Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah pun jelas tentang apa yang telah disebutkan oleh saudara Zubir tadi tentang peranan pembekalan air. Sebab bila nak jawab soalan Datuk Suhaimi tadi, saya kena sebut tentang peranan. Yang pertama sekali, peranan untuk memastikan bahawa bekalan air mentah itu cukup ialah peranan kerajaan negeri. Kemudian peranan yang kedua yang dimainkan ialah operator logi. Operator logi ini tuan-tuan ada 4, ya. Satu, puncak niaga. Tadi telah pun dijelaskan, ada 29 logi diuruskan oleh puncak niaga. Kemudian ada splash, anak syarikat kerajaan negeri Selangor juga. Dia uruskan 3 logi. Kemudian konsortium Abbas, anak syarikat kerajaan negeri Selangor, uruskan 1 logi. Dan konsortium Air Selangor Berhad, anak syarikat kerajaan negeri, menguruskan 1 logi, iaitu logi terbaru yang disebut oleh Dr. Azwan tadi, logi Labu, Sungai Labu. Jadi Syabas ini, tanggungjawab Syabas ialah untuk mengagihkan air. Mengagihkan air yang kita beli, daripada logi-logi rawatan. Ada 34 logi-logi rawatan. Syabas beli air daripada logi-logi rawatan ini dan kita agihkan kepada para pengguna. Jadi inilah peranan Syabas sebenarnya. Jadi maknanya apa yang tuan-tuan terima di rumah masing-masing ialah air yang diagihkan oleh Syabas, yang mana Syabas juga beli daripada syarikat-syarikat operator logi, yang sebahagiannya adalah anak syarikat kerajaan negeri Selangor sendiri. Soalan, ada wakil negeri Selangor dalam Syabas? Ada. Seperti yang disebutkan tadi, ada kerajaan negeri Selangor ada 30% saham di dalam Syabas, iaitu 15% dipegang oleh kumpulan Darul Islam Berhad dan 15% oleh kumpulan Perangsang Selangor. Okey, jadi nak tanya lagi. Syabas ada bagi tahu tak dekat kerajaan negeri krisis air akan berlaku 3 tahun lagi? Ada tak 3 tahun lepas dah bagi tahu? Sebenarnya keperluan buat logi-logi dan sebagainya. Sebenarnya kajian tentang kekurangan bekalan air ini telah pun dibuat semenjak Syabas mengambil alih bekalan air pada tahun 2005 di negeri Selangor. Dan kita telah pun mencadangkan 10 skim kepada kerajaan negeri Selangor untuk meningkatkan kapasiti bekalan air di negeri Selangor. Walaupun waktu itu di bawah kerajaan Barisan Nasional, daripada 10 skim yang dicadangkan, hanya 1 skim yang telah dilaksanakan dan yang lain tidak dapat dilaksanakan sehinggalah ke hari ini. Dan akibatnya seperti yang tuan-tuan sedia maklum, kekurangan bekalan air telah pun berlaku pada hari ini. Dijangkakan pada tahun 2014, tetapi pada tahun 2012 bekalan air telah pun berkurangan. Puncanya seperti yang disebutkan tadi ialah kerana kita kekurangan logi-logi rawatan, bukan kerana kita kekurangan bekalan air mentah. Namun demikian, saya nak ulas balik tadi disebut Cik Mustafa sebut wakil rakyat ataupun exco kerajaan negeri tunjuk empangan dengan bangganya, dengan angkuhnya, saya gunakan perkataan itu, mengatakan bekalan air banyak, berlambak, empangan banyak dan sebagainya. Hari ini kalau tuan-tuan baca surat khabar daripada 2-3 hari yang lepas, dan saya baru 2 hari lepas, baru semalam saya pun mengadakan mesyuarat dengan jawatan kuasa khas yang dikongsikan oleh KSU, mendapati bahawa empangan Sungai Selangor telah pun susut ke paras 52%. Ini yang kita lihat pada hari ini dan telah pun dilaporkan di dalam surat khabar. Jadi maknanya sekarang ini nampaknya kita hanya bergantung kepada faktor cuaca. Dan kemudian disebut pula, kata kita ada lebih kurang 70 hingga 90 hari lagi, jangan risau. Jadi dalam konteks ini, saya fikir bahawa sebenarnya kita sepatutnya lebih bersikap proaktif daripada kita berdiam diri dan mengambil sikap reaktif. Maknanya kalau kita bersikap proaktif, sepatutnya perkara ini tidak akan berlaku. Daripada awal-awal lagi kita dah rancang. Jadi itulah yang saya nak sentuh. Di negeri Selangor, di kawasan mana yang kritikal, yang kalau berlaku air, permintaan air yang banyak dengan logi yang kurang, air kurang sebagainya? Cerita. Okey. Dia begini
kawasan bukanlah maknanya dulu disebut oleh kerajaan negeri bahawa air cukup, air empangan cukup, air terawat cukup, dan segi kapasiti yang boleh dirawat dengan kapasiti pembekalan cukup. Kalau kita ambil dari sudut keseluruhan, memanglah macam cukup. Tetapi ada perkara yang kita kena ambil kira. Pembekalan air mengambil kira 3 faktor utama, iaitu faktor yang pertama ialah air mentah. Faktor yang kedua ialah loji-loji rawatan, kapasiti loji-loji rawatan. Yang ketiga ialah kapasiti sistem agihan, pipe kita. Dan kawasan yang paling kritikal sekarang ini ialah kawasan di selatan Selangor. Di mana selatan Selangor termasuklah di Ampang ini. Sebab itulah Ampang ni selalu Datuk Mail Kijo selalu telefon saya. Memang seorang pemimpin yang amat prihatin, Datuk Mail. Walaupun di mana saya berada, malam ke siang, kalau nak telefon, dia telefon. Tapi Alhamdulillah saya selalu layan Datuk ya. Rasanya tak pernah saya tak bantu Datuk lah. Kawasan selatan Selangor. Kenapa? Di selatan Selangor ni dia hanya bergantung kepada 2 loji rawatan. Yang pertama, loji rawatan air Sungai Langat. Yang kedua, loji rawatan air Ceras Batu 11. Dulu, loji-loji ini hanya digunakan untuk membekalkan air ke kawasan Ceras, kawasan Hulu Langat. Di Langat tu adalah loji kecil-kecil, tak boleh sebutlah. Kawasan Ampang sebagainya. Di Ampang ni pun ada Ampang Intik, pun selalu bermasalah. Jadi kawasan ini dulu, di kawasan Ceras, Balakong semua ni dulu tak ada pembangunan. Memang cukup. Tapi hari ini di kawasan selatan Selangor ni, Balakong naik, Seri Kembangan naik, segala macam naik. Dari segi pembangunannya begitu pesat sekali. Tetapi dari segi kapasiti loji sama, dia tidak meningkat. Sebab itulah kawasan ini sering mengalami gangguan bekalan air. Apa yang berlaku ialah contoh, saya ambil contoh di loji Langat. Loji ini selepas dia ambil air daripada sungai, dia akan rawat. Selepas dirawat, dia akan simpan air ini di satu takungan yang dipanggil kolam imbangan. Kolam imbangan. Daripada kolam imbangan inilah nanti akan disalurkan melalui meter. Ada meter di kolam imbangan ini disalurkan ke dipanggil kolam-kolam perkhidmatan yang ada di taman-taman perumahan. Meter yang Syahbas beli air itu daripada kolam imbangan ni lah. Ya, sebab kolam imbangan ini milik syarikat operator loji. Meter yang keluar tu itulah yang Syahbas bayar kepada operator loji. Sekarang, kolam imbangan ini dia tak pernah penuh. Walaupun kapasiti dia memang besar tuan-tuan. Kolam imbangan ini besar. Saya ingat 3-4 kali ganda besar daripada dewan ini. Kapasiti dia sepatutnya sampai 6 meter ataupun 4 meter. Tapi kalau kita tengok, kalau tuan-tuan tengok dalam surat khabar, saya ada tunjuk. Memang saya masuk dalam tu, saya tunjuk, dia cuma tinggal lebih kurang 1 meter sahaja daripada jumlah 4 meter. Hanya 1 meter. Jadi kita ada tunjuk. Kenapa kolam imbangan ini tak penuh? Sebab loji rawatan dia merawat macam biasa, tetapi bila disalurkan ke dalam kolam imbangan ini, kolam imbangan terus keluar. Dia tak sempat pun nak penuhkan kolam imbangan ini. Sebab itulah berlaku tekanan air rendah, kadang-kadang kurang di kawasan-kawasan tertentu. Jadi saya nak sentuh, apabila kawasan selatan Selangor ni tak cukup air, di utara Selangor banyak air. Loji rawatan air Sungai Rasa, dia merawat air di bawah kapasiti. Tetapi air di Sungai Rasa kita tak boleh tingkatkan. Loji rawatan Sungai Rasa tak boleh kita tingkatkan lagi, sebab apa yang mereka buat hari ini cukup untuk membekalkan air di kawasan utara Selangor. Dia boleh pindah ke tak? Nak hantar ke selatan ni tak boleh. Takkan nak hantar dengan lori. Nak hantar ni mesti ada sistem pipe daripada Sungai Rasa pergi ke Ceras. Dan ini akan mengambil kos yang begitu tinggi sekali.
Ini semua telah dikaji lah oleh pihak EPU dan sebagainya, dan pilihan yang terbaik ialah membina satu lagi loji rawatan yang besar yang kapasitinya lebih kurang 1.300 juta liter sehari, ya. Ini kapasitinya, itu yang dicadangkan loji Langat 2 tu. Dan saya nak maklum bila timbul persoalan, kenapa ambil air daripada Pahang, kenapa tak guna air dalam Selangor, kenapa tak ambil air daripada Perak misalnya. Air Perak tak perlu, sebab di utara Selangor cukup air. Yang tak cukup di selatan, yang paling dekat ialah Pahang. Bukannya di Negeri Sembilan, Pahang paling banyak sungai. Dan sungai yang sedia ada hari ini cukup untuk membekalkan air kepada loji-loji rawatan sedia ada. Kalau nak bina loji baru, kena ada sumber air yang baru. Sumber air yang baru, kalau kata longkang, Lombong dan sebagainya, ini saya nak beritahu, ini satu kajian yang dibuat oleh SPAN. Kita ada 7 empangan di seluruh negara, seluruh negeri Selangor. 7 empangan. Air yang dirawat oleh loji ini bukan ambil daripada empangan, kita ambil dari sungai. Empangan ini statik. Cuma kalau dilempah dia akan dilepaskan supaya jangan pecah kita empangan tu. Sebab itu dia sentiasa penuh. Kalau orang tunjuk empangan tu penuh, memang empangan tu akan penuh. Sebab tidak digunakan. Empangan ini, air daripada empangan ini hanya akan digunakan kalau sungai susut. Bila sungai susut, air di sungai tak boleh diambil untuk dirawat. Bila air empangan itu dilepaskan, maka susutlah empangan ini. Dan kajian yang dibuat dengan 34 buah loji yang sedia ada, 7 empangan yang kita ada, kalau loji ini tidak mengambil air dari sungai, loji ambil air terus dari empangan, empangan ini akan kering kontang dalam tempoh 4 bulan. 4 bulan saja dia cukup tahan. Itu empangan. Kalau ambil air Lombong, berapa hari? Ini nak kenyataan yang kadang-kadang, yang orang kadang-kadang saya fikir kalau tak tahu, buatlah cara tak tahu. Janganlah kita tak tahu tapi pandai-pandai konon-konon nak tahu. Jadi nampak sangatlah kita ni tak berapa bijak. Saya tak naklah guna kata bodoh tu. Okey, macam tu. Bila cerita tak bijak ni, saya dengar kerajaan Persekutuan ada bagi duit yang banyak untuk penyelesaian segera kepada isu air dalam konteks projek mitigasi. Iaitu dia nak ni kan, penambahbaikan buat apa penyelesaian air. Jadi kenapa saya dengar baru ni Roni Liu kata kita takkan buat, dia kata dapat 600 juta dan sebagainya. Saya faham tu, ni auta ni. Ini kata auta ni saya kena jelaskan. Sebab itu saya nak sebut ni, saya minta rakan-rakan media jangan quote saya sebab kadang-kadang saya terlepas cakap. Tak, dia takut oleh maksum kan. Okey, begini sebenarnya saya nak beritahu bahawa Kerajaan Negeri Selangor secara tak langsung telah menggunakan lebihan duit Kerajaan Persekutuan yang sepatutnya tidak perlu digunakan. Di mana Kerajaan Persekutuan telah pun pinjam duit daripada Kerajaan Jepun. Sebab kerajaan ni tuan-tuan, dia tak boleh pinjam duit kat bank. Sebab itulah macam loji-loji ni diswastakan, sebab syarikat swasta ni boleh pinjam bank. Kerajaan tak boleh pinjam duit bank. Dia kena pinjam duit dengan kerajaan juga. Kerajaan negeri pinjam duit kerajaan pusat. Kerajaan pusat kena pinjam duit daripada kerajaan negara lain. Begitulah. Jadi projek mitigasi ini tak semena-mena Kerajaan Persekutuan terpaksa mengeluarkan belanja tambahan 600 juta ringgit. Yang mana sepatutnya kalau loji Langat 2 ini dapat dilaksanakan mengikut masa yang telah ditetapkan, belanja yang perlu dikeluarkan oleh Kerajaan Pusat hanyalah belanja untuk loji Langat 2 sahaja. Tapi oleh kerana loji Langat 2 ini tidak dapat dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan, dan untuk mengatasi masalah bekalan air daripada berlaku, maka sebab itulah Kerajaan Pusat terpaksa mengeluarkan belanja tambahan 600 juta untuk membuat projek-projek mitigasi. Iaitu mitigasi ni maknanya penyelesaian jangka pendek lah. Maknanya yang saya katakan tadi, saluran pipe daripada satu loji ke satu loji tak ada, air yang dibuat.
kemudian sistem pengepaman yang tak cukup ditambah pengepaman yang lebih dan sebagainya. Ini yang digunakan, dan sepatutnya kerajaan pusat tak perlu keluarkan belanja sebegitu banyak, tapi belanja tambahan ini terpaksa juga dilakukan disebabkan oleh keengganan kerajaan negeri untuk membina loji Langat 2. Okey, jadi itu penjelasan Tuan Halim. Yang saya nak beritahu ni, berapa banyak air percuma yang tuan-tuan terima di negeri Selangor daripada kerajaan negeri. Tahu tak agaknya berapa banyak? Saya nak buat perbandingan ini untuk mengatakan betapa murahnya air pipe di negeri Selangor ni. Kalau tuan-tuan nampak botol di depan ni, botol air mineral 500 ml, 500 ml. Harganya kalau kita beli air ni di kedai lebih kurang RM1. RM1. Tetapi 1 meter padu, saya nak beritahu, 1 meter padu air di Selangor berharga 57 sen. 57 sen 1 meter padu. Jadi berapa banyak 1 meter padu ini? 1 meter padu ini adalah bersamaan 2000 botol ini. Itulah 1 meter padu. Harganya cuma 57 sen. Kalau tuan-tuan pandai, tuan-tuan tapis air dari rumah tu, air pipe, masuk dalam botol ni, jual RM1 pun tuan-tuan untung RM2,000. Itu dia. 20 meter padu yang kerajaan negeri beri kepada rakyat Selangor. Harganya hanya RM11.40. Tahu tak RM11.40 ni banyak mana? RM11.40 ni sama dengan 4 lori tangki Sabas. 4 lori tangki, 4 biji lori tangki Sabas. Itulah RM11.40. Itu air cuma lah tu. Itu yang air cuma dikatakan. Okey, Saudara Halim, bila air cuma ni ada rakyat yang tak dapat, kerajaan negeri bagi alasan meter pukal dengan meter individu. Tapi yang rakyat yang bangkit ini, dia kata kita boleh kira. Kalau ada premis kat situ 500, kalilah 500 RM11.40, tolaklah pada Syabas. Memang. Jadi boleh dibuat ke tidak? Sebenarnya perkara tu tak timbul sebenarnya. Saya nak beritahu satu perkara tentang migrasi. Hanya mereka yang pegang meter individu sahaja yang boleh mendapat air percuma. Kenapa hanya mereka yang pegang meter individu saja? Kenapa meter pukal tak boleh? Sebenarnya dari transaksi ni tak ada masalah. Kenapa kerajaan negeri bila kita bising, barulah dia sibuk keluarkan kupon. Beli kupon baru dia tak rumah RM11.40 kupon ini. Boleh dibuat, tetapi kenapa tak nak buat? Baru ni bila saya dalam satu dijemput oleh lembaga perumahan negeri Selangor, saya pun terpaksa memberikan forum berkenaan dengan migrasi ini tentang air percuma, kediaman bertingkat dan sebagainya. Turut dihadiri oleh Yang Berhormat Iskandar Samad. Dia pun kata ini masalah Syabas, Syabas lambat bagi kelulusan dan sebagainya. Masalah kelulusan ini tuan-tuan bukannya masalah Syabas. Sebenarnya migrasi ini dicadangkan oleh Syabas, bukan kerajaan negeri. Kita yang mencadangkan kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri supaya membolehkan kediaman bertingkat yang menggunakan meter pukal ini tukar ke meter individu. Ini sebelum kerajaan Pakatan Rakyat lagi, daripada zaman kerajaan Barisan Nasional. Waktu itu susah, Syabas yang susah sebab ada dalam meter pukal ni ada orang bayar, ada orang tak bayar. Akhirnya syarikat tu tak boleh nak bayar pada Syabas, kita terpaksa potong. Bila kita terpaksa potong, orang yang bayar pun tak dapat air. Jadi kita susah. Jadi kita cadangkan kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri waktu itu supaya dibenarkan migrasi ini dilakukan. Kita yang cadangkan. Waktu itu sambutan dia kurang. Sambutan kurang kerana dia kata selama ni pun saya kepada pengurusan bangunan tak payah bayar. Kalau besok kena bayar kat Syabas, saya kena bayar, tak bayar kena potong. Lebih baiklah saya tak bayar minta migrasi. Sebab dia tak nak bayar. Bila waktu tu dia tak nak bayar pun syarikat yang menguruskan tu pun tak boleh buat apa-apa. Hari ini apabila masalah bila kerajaan negeri bagi air percuma kepada rakyat, mereka yang gunakan meter pukal tak dapat air, barulah berdulu mereka minta. Dan kita tiap minggu kita beri kelulusan. Hari ini pun saya dalam mesyuarat Esko hari ni, hari Rabu, mesyuarat Esko kita dah luluskan 9 lagi apartmen ketukar ke meter individu. Jadi masalah ni tak timbul. Masalah hanya
penduduk kena memenuhi syarat. Kalau tak ikut syarat, macam mana kita nak laksanakan? Itu yang pertama. Yang keduanya, kerajaan negeri masih boleh memberikan air percuma dengan cara memberikan kupon, seperti mana yang dituntut oleh rumah flat kos rendah yang menggunakan meter bukal. Kerajaan negeri boleh beri kupon. Maknanya kalau kerajaan negeri boleh beri kupon kepada kos rendah, maka kos sederhana, apartmen, pangsapuri pun boleh diberi kupon. Kalau ada 500 unit di dalam bangunan itu, 500 unit rumah kita beri kupon. Syabas boleh terima dan kita tuntut bayaran itu daripada kerajaan negeri. Sebenarnya ini boleh dilaksanakan, cuma ini satu permainan untuk menyalahkan pihak lain. Itu saja.